Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, hari ini kita sambung sikit dengan sedikit perbincangan, masih lagi dengan perbincangan yang sebelum ni berkaitan tentang muraqabah. Iaitulah para ulama mengatakan bahawasanya manisnya adanya muraqabah dalam kehidupan kita. Dia kata tidak ada satu pun ketaatan di dalam Islam melainkan Allah pasti akan memberi kebaikan kepada pelakunya. Begitu juga dengan hal yang berkaitan tentang muraqabah, berkaitan dengan amal-amal yang hukumnya wajib ataupun sunat. Sifat muraqabah mendorong kita untuk bersegera mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Apabila ada muraqabah, baru dia mai keikhlasan. Apabila dia ada muraqabah, dia mailah satu keadaan untuk menyempurnakan. Muraqabah ni apa dia? Kita sedang merasakan, dia panggil juga boleh dinamakan sebagai sifat ihsan. Yang Nabi kata dalam satu hadis panjang, dia panggil hadis Jibril. Satu hari Jibril mai, Nabi tengah duduk dengan para sahabat, dia mai, dia duduk depan Nabi, belaga lutut dengan lutut, dia letak tangan dia atas dua paha Nabi. Lalu dia tanya, wahai Muhammad, cerita kat aku apa dia Islam. Nabi cerita Islam yang lain macam ni, mengucap 2 kalimah syahadat, semayang, puasa, zakat, haji. Betul? Dia kata betul. Kawan sahabat-sahabat kata, pelik dia ni, mai tanya soalan, betul abang betul. Lepas tu dia tanya soalan nombor 2. Dia kata, ya Rasulullah, tercerita pada aku wahai Muhammad tentang iman. Maka Rasulullah pun cakap tentang iman adalah beriman pada Allah, hari akhirat, lagu tu, lagu ni. Dia kata betul. Tolong cerita ke aku tentang ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Maka Nabi pun kata ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu dia punya kedudukan tinggilah. Fa illam takun tarah, kalau kamu seolah-olah bukan tengok. Ini dia panggil musyahadah. Peringkat hati bersih. Dia buat satu benda dia rasa seolah-olah dia melihat Allah. Muraqabah tu. Kalau tak ada muraqabah, macam mana dia boleh buat dengan sempurna? Maka kita tengok orang kalau ada muraqabah, semayang dia sempurna, amal ibadat dia sempurna, kerja buat dia hari-hari pun sempurna. Jangan cerita dia main semayang lah. Kalau tuan-tuan tengok orang ni jenis macam ni, yang ni ada muraqabah, ada ihsan ni, inilah manusia yang jujur, manusia yang ada amanah, manusia yang kalau tuan-tuan ambil kerja dengan dia 5 adik boleh tak ambil duit orang. Tapi nak cari macam ni, ya Allahu Akbar. Nak cari manusia yang ada muraqabah lagu ni. Saya pengalaman sikit. Dulu masa saya pergi ke Singapura, berlama dah tuan-tuan. Saya tak menikah lagi. Masa tu umur saya baru 20. Dekat-dekat saya nak menikah. Duit tak ada. Dia mengaji pondok. Nak menikah pun nak kena ada duit kan. Buat kenuri lah, buat apalah. Nak ambil anak orang nak kena bagi kan. Mas kahwin lah apa kan. Pergi kerja Singapura. Saya pergi kerja sebulan, 33 hari saya pergi kerja. Saya tak lupa barang ni. Saya pergi kerja. Sebelum tu saya pernah pergi kerja kontrak, buat bangunan, ikat bata, plaster, tukang. Beberapa kali pernah pergi kerja. Dulu-dululah zaman 20-30 tahun tu dah, 25-26 tahun yang telah lalu. Duk pondok tapi pisah 2 minggu. Bayangkanlah duit Singapura, convert my duit Malaysia, dapatlah lebih sikit. Okay. Sekali tu saya pergi, dapat peluang pergi kerja di satu kedai. Jumpa dengan satu toke, recommend. Toke ni dia buat kedai makan di satu tempat, di nama tempat dia Bukit Batok. Jadi saya pergi ke tempat tu, dia recommend pergi kerja kedai makan. Mula sampai dalam 2-3 hari, dalam 2-3 hari itu saya kerja sebagai tukang mencuci air, cuci lap meja kan, buat kerja. Pak Haji ni dia duduk perhati tengok saya punya kerja. Satu hari Pak Haji tu panggil ni, dia kata duduk kat Malaysia buat kerja apa? Saya duduk pondok, saya mengaji pondok, saya cari duit sikit, saya nak kahwin, kata duit tak ada. Oh macam tu. Okay, dia bertanya. Rupanya dia duduk perhati kita punya kerja, duduk tengok CCTV lah, duduk tengok apa, tak kira lah. CCTV Tuhan lagi besar kan. Rupanya dalam dia duduk perhati, betul kali dia kata kat saya,
Dia kata macam ni lah, tak payah kerja yang lain, jadi cashier. Dia kata, hai, saya jadi cashier pula. Yang jadi cashier pegang duit hanya dia dengan bini dia ya. Orang lain dia tak pergi pegang langsung. Tapi alhamdulillah dapat kerja jadi cashier. Sebab sebelum tu dia kata dia pernah bagi pada orang lain, biasa lah kan, bagi surut lah, mai petang ni balai pun 50 dalam poket macam cukup lah kan, sehari 50 jam tu kan. Akhirnya alhamdulillah dapat jadi cashier. Member-member lain jealous lah, mereka kena cuci pinggan ni kena ni, kami pergi 3-4 orang, mereka kena kerja terus. Saya relax mai masuk duduk, saya siap boleh buat overtime pagi sampai ke malam tu. Nak pergi semayang boleh pergi semayang, bilik semayang duduk sebelah tu. Nak makan boleh order makan, semua boleh makan. Kerja saya kira duit lah, alhamdulillah. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita tak berani. Siapa 5 dik duit orang kita tak berani ambil. Tapi hari ni tuan-tuan boleh percaya tak manusia yang 5 dik tak ambil? Jangan kata 5 dik, Allah, 5 juta pun sait dia boleh habis. Orang tak kisah. Bahkan lani manusia, dia nak berkenal orang, dia cari member, dia cari kawan. Dia kata apa? Ni istilah orang lani. Dia kata apa? Duit ada, kawan ada. Duit ada, adik-beradik ada. Duit tak ada, sapam tak ada. Oh, dia penting yang tu. Nilai persahabatan dia duduk dekat duit. Nilai kekeluargaan dia duduk dekat duit. Bagi dia duit ada segala-galanya. Umpamanya tak ada harga dan tak ada nilai di sisi dia. Orang sanggup khianati persahabatan. Orang sanggup khianati hubungan kekeluargaan. Dia nak senang, dia perkena habis adik-beradik, dia perkena habis kawan-kawan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kesian lah. Inilah nak cuba. Pasal apa? Muraqabah tak ada, ihsan tak ada. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu tengok Allah. Habis tak boleh. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak dapat melihat Allah, tak dapat peringkat lagu tu lagi. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Bagi ada kesedaran Allah sedang melihat kita. Allah tengok kita. Allah dengar apa yang kita baca, kita cakap, dan Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Kalau ada 3 perkara ni, insya-Allah selamat tuan-tuan duduk atas dunia. Selamat duduk atas dunia. Insya-Allah. Sebab kita tak cakap benda-benda yang salah. Tak cakap, tak mencarut, tak mengeluarkan kata-kata yang nama kata mencarut. Kita tak mencarut. Walaupun kita di Pulau Pinang ni, dalam Malaysia ni antara ranking negeri yang paling hebat dalam bab mencarut ni. Dia nak buat macam mana? Kita duduk di tempat orang kaki mencarut. Carut ni lah. Kita pun mencarut lah. Tapi kita dah pergi belajar agama, kita dah delete semua benda-benda tu, kita tak bercakap dah benda-benda lagu tu. Nak marah pun kadang-kadang kita ada lagi bahasa-bahasa yang bukan mencarut. Tapi tuan-tuan boleh tengok dalam dunia hari ni, masyarakat kita tuan-tuan, ni hari ni masih ada lagi orang kaki mencarut. Tok Wan mencarut duduk dalam rumah, bapa mak mencarut, anak cucu semua mencarut, dan keturunan mencarut, sikit-sikit mencarut, sikit-sikit mencarut, sikit-sikit mencarut. Pasal apa jadi macam tu? Yalah, nombor satu pastinya tidak ada ilmu. Yang kedua pasal tidak ada kesedaran. Bila tak ada kesedaran, dia tak ada lah nak buat satu perubahan dalam diri dia. Pasal apa? Tak ada ilmu. Bila dia tahu, ilmu aku tak boleh mencarut, dia tak elok benda-benda macam ni. Tuhan duk dengar apa kita duk bercakap ni, anak cucu semua duk membesar, duk bercakap benda-benda dengan perkataan-perkataan yang tak betul. Ya, maka kita latih diri kita adanya muraqabah. Saya ingat kalau ikut kuliah saya tak ada aku mencarut. Ada saya mencarut. Dulu-dulu ada sikit-sikit je. Ada mencarut. Ada. Mencarut tak ada. Tapi bahasa saya cakap kasar tu memang ada. Tak payahlah kita orang Pulau Pinang. Memang bahasa lugu tu kita cakap. Tu macamnya pancung. Kena pula sebiji-sebiji pula. Apa tak apa hati ya, marah. Apa ustaz ni kata macam ni. Tapi saya tak mencarut kan. Saya tak mencarut. Cuma bahasa kita cakap tu kena sebiji atas muka dia. Bila kena sebiji atas muka dia, dia marah. Bila dia marah tu, dia mula nak kata kat kita balik, dia fire balik, komen bawah tu, apalah ustaz ni. Dia boleh kata, tak apalah, kata apa ya. Sekiranya kita tak ada muraqabah dalam diri ni, semua manusia yang tak ada muraqabah, dia tak rasa takut dia nak kata ke orang, dia nak komen benda-benda yang tak sepatutnya.
Nak jawab esok di akhirat, duk fitnah orang, duk kata kutuk maki benda yang tak sepatutnya. Nauzubillah. Maka sebab itulah kata dengan para ulama, baik amalan itu amalan wajib ataupun amalan itu sunat, apabila adanya muraqabah, maka manusia akan terdorong untuk menyempurnakan amal-amal kehidupan dia, sama ada ibadat ataupun kerja-kerja dia seharian. Semua dia akan buat bagi elok. Terkait hal-hal yang diharamkan pula atau dimakruhkan, apabila muraqabah sentiasa memenuhi hati kita, bukan takat wajib dengan sunat saja, haram dan makruh pun kita tak akan buat, nescaya dengan sendirinya kita akan merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan sentiasa merasa tidak aman daripada murkanya jika berani berbuat kemaksiatan dan kenistaan, sekalipun jauh daripada penglihatan manusia. Dan apabila kita terlanjur melakukan kekeliruan, muraqabahlah akan mendorong kita untuk segera bertaubat, menyesal dan tidak kembali kepada jurang kemaksiatan untuk yang sekian kalinya. Saya teringat satu cerita yang diceritakan oleh seorang Habib, namanya Habib Ali Al-Jufri. Dalam satu ceramah dia kata macam mana dia boleh berminat dengan satu ulama untuk jadikan tok guru dia. Tok guru dia nama Habib Omar. Habib Omar yang tuan-tuan bisa tengok dalam YouTube lah apa duk main Malaysia, duk buat duk ceramah dia duduk di Yaman, di Tarim, Hadramaut. Habib Ali Al-Jufri ni cerita dia kata, ala beza Habib Ali Al-Jufri dengan Habib Omar, beza umur tak banyak pun. Kalau kita kata bahasa dia bahasa abang-abang ya, aku abang hang adik ya, tapi dia sanggup untuk ambil Habib Omar ni sebagai tok guru dia. Sebab tu dia kata dalam kitab, untuk kita jadikan seseorang itu sebagai guru mursyid kita, untuk menjadikan seseorang itu sebagai guru kita, untuk kita jadikan dia tu pegangan kita. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kita ni dalam hidup, kita kena ada satu guru, yang guru ni adalah tempat rujukan utama kita, namanya guru mursyid. Kita boleh ada tok guru yang ramai, pilah mengaji tok guru ramai-ramai, tak apa. Tetapi kita perlu ada satu guru, yang mana guru ni guru peribadi kita. Kita ada masalah, kita luah dekat dia. Kita ada satu benda yang mengkacau hati kita, kita selalu dengan dia, dan dia boleh memahami kita. Tetapi dia suruh kita perhatikan mana dia guru untuk kita jadikan sebagai kita punya guru mursyid. Macam mana cara? Kata dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab dia Al-Ghunyah fi Talabil Haq, 2 jilid terbaik Quran. Dia cerita dalam kitab dia kata apa? Semayang hajat banyak. Dia kata semayanglah, minta pada Allah supaya Allah tunjuk dalam banyak-banyak guru yang ada di keliling kita, yang kita duk mengaji. Bagilah satu guru yang kita boleh jadikan dia tempat rujukan kita, tempat luahan hati kita. Dan pastinya guru ni dia bukan jenis dia duk cerita rata-rata kat orang. Tak ada lah. Dia tak boleh cerita, dia kena, itu adalah amanah. Faham? Dia tak boleh kata hantar anak murid aku yang ni tak guna macam ni. Dan itu bukan sifat guru mursyid. Kan? Maka kita ada satu guru yang mana kita boleh luahkan kita punya perasaan, dan dia boleh membantu kita. Dia boleh membimbing kita, dia menyayangi kita seperti dia menyayangi anak dia sendiri. Macam tu. Maka dengan guru mursyid tadi inilah kita ada apa-apa masalah kita luah, dan kita minta selalu nasihat daripada dia. Faham tak? Maka dia kata untuk mencari guru ni, kata dalam kitab Ta'limul Muta'allim ataupun Pelita Penuntut terjemahan dia, kata dengan Imam Az-Zarnuji, dia suruh kita mencari dan memerhatikan. Sebab kadang-kadang yalah, kalau kita perhati sampai A to Z, tak ada manusia yang sempurna dalam dunia. Paling-paling tidak, mana dalam banyak-banyak guru, bagi adalah satu guru untuk dia menjadi guru bimbingan kita. Maka dengan guru bimbingan kita ini, guru mursyid kita ni, kita dapatkan nasihat, dapatkan bimbingan, dialah asuh kita, dialah bimbing kita supaya kita lebih mendekati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup, dia perlu ada guru yang membimbing dia. Sebab manusia apabila tidak ada guru, sesat. Dia akan sesat. Kita duduk, katalah tuan-tuan main kelas, tuan-tuan tanya soalan, tuan-tuan boleh cerita ke detail dalam ni? Tak boleh, larat nak tulis. Kadang-kadang kita punya masalah tu 10 kajian kertas pun cerita tak habis lagi.
Kadang-kadang dia selesai dengan anda mai duduk bincang selalu. Tok Guru bagi satu amalan, dia bagi macam ni, dia kenal kita, kita kena selalu bersama dengan dia. Dia boleh baca diri kita. Dia duduk dengan kita, dia tidur dengan kita, dia berjalan dengan kita, dia musafir dengan kita. Maka kita kenal dia, dia kenal kita. Dia nak supaya kita kena ada satu guru bimbingan. Faham tak? Maka dengan cara inilah kita akan terdorong untuk buat kebaikan. Kita akan terdorong untuk meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Pasal apa? Kita pergi mana-mana, itu guru telefon. Menyari kita nampak muka, pergi mana? Mai. Tarik kita balik. Aku tengah duk malas ni, Tok Guru telefon pula. Okey lah. Ada wow melayang ni, ada tukang duk karau balik, duk tarik balik. Wow tak melayang terus pergi ke mana-mana, ada tukang duk panggil dia balik. Mai balik. Pergi mana? Lama tak nampak. Kian mulai menyari tak nampak muka. Pergi mana? Contoh, dia ada dorongan, ada kawan pula. Kawan pun jenis macam tu yang mendorong kita supaya kita lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kepentingan yang disebutkan sebagai muraqabah. Saya nak cerita Habib Umar tadi, Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri, dia pun ada orang yang berilmu juga, dan kemudiannya satu hari dia kata macam mana dia terpaut hati dia dengan Habib Umar. Dia kata pada satu hari dia pergi ke satu tempat, ada program lah, ada apa. Tiba-tiba daripada jauh dia nampak ada satu manusia yang sedang berjalan di satu tempat. Katalah masjid macam ni, tiba-tiba pergi kat mana ke, ada tempat ayak ke apa ke, kan, tempat tu tak ada orang, tempat tu kita tak ada orang, tercorok tepi tempat nak duduk, tapi tempat tu lah ada ayak. Dia nampak Habib Umar ni sedang berjalan pergi ke situ, dan dia tak kenal siapa dia Habib Umar sebelum tu. Dia kata ketika mana dia nampak daripada jauh, dia sedang duk perhati, dia tengok, dia ni main kat sini ya. Dia tengok, tiba-tiba dia nampak orang ni pergi ambil bekas ayak, ambil, kemudian orang ni pun duduk dengan sempurna, kemudian dia minum air. Kan? Dia perhati tengok. Siapa pun tak nampak dia. Kata dengan Habib Ali, ketika tu hanya aku seorang ya. Dia lain Allah Ta'ala nampak lah. Manusia tu tak ada siapa nampak. Tapi dalam keadaan siapa pun tak nampak, dia boleh cari tempat. Dengan dia kata tempat tu begitu sempit, nak duduk pun susah, lorong yang kecil. Tapi dia boleh pergi duduk di situ dengan dia tak perhati. Bukan macam semua orang. Ada orang tengok. Ada orang tengok. Duduk. Dah. Dia ambil dengan dia tak perhati siapa kiri kanan, terus dia duduk dan situ dia minum. Kata dengan Habib Ali Al-Jufri, dia kata apa? Semenjak itulah aku rasa orang ni mesti orang hebat. Dia tak ada, walaupun tak ada siapa tengok dia, tapi dia tetap juga duduk, minum duduk. Walaupun minum duduk ni setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata sunat, setengah ulama kata harus dia nak minum diri pun boleh. Setengah ulama kata makan tak boleh, minum ada ulama kata harus minum diri, sebab ada dalil Nabi minum berdiri. Dalil Nabi minum berdiri, ada ulama komen lagi, dia kata apa? Nabi minum berdiri tu kerana Nabi minum air Zam-Zam tu, dia minum air berdiri. Setengah ulama kata tak, Nabi minum berdiri itu sebab dia balik pada peperangan lutut dia, apakah sakit, dia nak duduk tak boleh, maka lalu dia minum berdiri. Air Zam-Zam kena minum berdiri ke? Masih lagi khilaf. Setengah ulama kata tak, sunat duduk juga. Setengah ulama kata tak, bangun berdiri sebagai penghormatan kepada air Zam-Zam, ta'zim. Maksudnya kita jumpa orang, kita bangun berdiri. Macam tu juga air Zam-Zam minum berdiri sebab sebagai satu penghormatan. Tak apa, masih lagi ada khilaf tang tu. Ulama duk bincang bimbang. Tak apalah, ada juga ulama kata boleh minum berdiri kan, walaupun air Zam-Zam ke apa. Dalam kata boleh tu pun tak, dia duduk juga. Dia nak keluar daripada khilaf, dia duduk juga dengan keadaan siapa tak nampak. Dia kata ya Allah, bagusnya, dia kata semenjak itulah aku mencari siapa lelaki tersebut, dan hari ini lelaki itu menjadi guru mursyidku, iaitulah Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah. Kalau tuan-tuan tengok orang biasa-biasa ya, tapi tuan-tuan tengok ni, kalau dia cakap ni cakap daripada hati, keluar nur hidayah daripada Allah. Manusia yang apabila hidup dalam dunia, dia ada muraqabah. Bila ada muraqabah, kita tengok dia keluar ataupun keluar daripada hati, bukan keluar daripada mulut semata-mata, tapi benda dia cakap adalah benda yang dia amalkan. Subhanallah.
Ya, saya pun tak boleh nak kata ke orang, kadang-kadang kita sendiri pun ada juga yang lemah. Cakap tak buat, cakap tak buat. Duk cerita pergi sekolah suruh budak-budak semua bayar puasa sunat, ustaz tak puasa sunat. Duk pelekoh budak bangun pukul 3 4 pagi, 4 pagi 4:30 nak sembahyang tahajud. Ustaz tidur lena, keluar. Orang semua keluar air mata. Juga hampa semua sembahyang hampa semua buat keluar air mata menangis. Budak-budak duk di sekolah semua menangis, ya Allah. Ustaz duk di rumah keluar air liur basi. Keluar air liur basi. Meleleh air liur basi. Anak murid pelekoh bagi keluar air mata, meleleh air mata. Tak betul. Ya, kadang-kadang saya pergi duk mengajar dulu saya duk fikir kadang-kadang, aku duk mengajar, aku tengok orang tak boleh nak berubah macam mana? Kita yang cakap ni semua kita tak lewat. Bagi kita cakap bukan daripada hati. Ya Allah, saya kadang-kadang saya takut apa duk cakap. Tuhan kata apa? Kabura maqtan 'indal surah Saf. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah hang cakap benda yang hang tak buat. Allahu akbar. Takut. Kan? Takut sangat. Banyak lagi doa saya duk buat muhasabah diri, ya Allah, duk perbaiki. Aku tak mau aku cakap benda yang aku tak buat. Aku nak buat benda baik. Sebelum aku nak anjur kat orang, jaga bagi elok, insya-Allah. Okey tuan-tuan, itu sedikit tentang muraqabah. Jumpa lagi tuan-tuan yang baik daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.